para peserta dan hadirin yang sudah pun bersama kami dari hari pertama, selamat kembali. Dan kepada mereka yang baru sahaja bersama kami, selamat datang diucapkan ke program Seminar Kebangsaan Pendidikan Negara SCAPEN 2021, Anjuran Pusat Kajian Kepimpinan dan Polisi Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Hadirin, bagi memperoleh keberkatan dalam program kita pada hari ini, kita mulakan sesi dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Baik, program pada hari ini kita akan mulakan dengan sesi selari kedua yang akan berlangsung dari jam 8.30 sehingga 10.30 pagi. Majlis berbesar hati memperkenalkan dan merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada para pengerusi sesi selari seperti berikut. Pagi ini, bilik 1 ialah Dr. Roslinda Rosli. Terima kasih Dr. Roslinda. Bilik 2, Nur Farahin Muhammad Zamri. Bilik 3, Profesor Nik Muhammad Rahimi Nik Yusof. Bilik 4, Nur Farhana Muhammad Jaiz. Di bilik 5, Nur Farhana Abdul Wahid. Di bilik 6, Aziz Tahir. Bilik 7, Dr. Radin Siti Aisyah Radin A. Rahman. Bilik 8, Muhammad Imran Muhammad. Bilik 9, Carmila Rafiqah Muhammad Rafiq Muhammad Rafiq Anbarasan. Bilik 10, Fatiliana Nur Fazilah. Dan bilik 11, Wan Salsabila Wan Nuruddin. Sesi selari kita akan tamat pada jam 10.30 pagi dan kita akan berhenti rehat seketika. Dan pihak penganjur mohon kerjasama tuan-puan semuanya untuk bersama kami sekitar jam 10.45 pagi kerana kita akan teruskan program kita dengan sesi forum. Dengan ini saya persilakan semua peserta untuk masuk ke breakout room pilihan. Yang dipaparkan ialah senarai tajuk bagi pembentangan di setiap bilik. Jadi tuan-tuan puan-puan boleh pilih ikut tajuk yang berkenan. Di ruangan di bawah boleh dipilih untuk join room, join breakout room, dan setelah tamat suka saya ingatkan agar dipilih leave breakout room dan bukan leave meeting. Tetapi kalau tak disengajakan tertekan leave meeting, boleh sahaja kembali bersama kita pada jam 10.45 menggunakan link yang sama. Jadi selamat berinteraksi semua dalam sesi selari di breakout room masing-masing. Semoga bermanfaat. Kita jumpa semula jam 10.45 nanti.
10 minit kepada pembentang untuk membentangkan hasil penulisan ataupun hasil kajian. Kemudian diikuti oleh 10 minit lagi untuk sesi soal jawab, ya. Okey, dalam sesi ini ya, saya mohon ya anda semua berada dalam keadaan yang terkawal, maksudnya tiada gangguan daripada anak-anak ataupun bunyi-bunyi yang yalah kita punya background tu kan. Di belakang kita ada bunyi-bunyi apa ni, mengajar kurang dari 3 tahun yang merangkumi 2 lelaki dan 6 perempuan. Manakala 32 dengan kaedah deskriptif, iaitu mengaitkan hubungan semua pun boleh ubah dalam konteks sedia ada seperti latar belakang, sikap dan pencapaian. Ini menurut Muhammad Majid 2004. Responden kajian. Adakah motivasi pelajar akan menurun kalau kita stop guna Google Classroom? Sebab lepas ni mesti pelajar akan ke sekolah dah kan, dan disebabkan limitation ataupun limitednya peranti dan juga internet di dalam kelas, mungkin tak dapat guna Google Classroom tu. Jadi adakah pendapat saudari Nur Hidayati sendiri, adakah motivasi pelajar tu akan menurun bila cikgu berhenti menggunakan Google Classroom di dalam kelas? Okey, baik. Terima kasih Puan untuk soalan tu. Okey, mandakan sekarang ni pun kita dah masuk fasa endemik, jadi PDPR pun dah semakin berangsur. Okey, jadi pelajar pun dah mula pergi sekolah secara berperingkat mengikut kumpulan semua. Okey, baik. Walaupun kita dah tak guna Google Classroom, tapi motivasi pelajar masih boleh orang kata boleh meningkat sebab bila menggunakan Google Classroom tu, guru dah tahu setakat mana motivasi pelajar dalam kelas. Contohnya, okey, guru tu dapat tahu okey pelajar ni lebih kepada apa orang kata lebih kepada interaktif. Okey, jadi mungkin guru tu boleh mengubah cara dan strategi teknik pengajaran tu kepada interaktif. Ataupun guru juga boleh menggunakan boleh papar pembelajaran interaktif dalam kelas menggunakan LCD atau apa-apa sajalah. Dan daripada daripada penggunaan Google Classroom semasa pandemik, pelajar mungkin itu adalah langkah pertama untuk kita mengubah landscape pendidikan di negara kita sebenarnya. Sebab pada saya pembelajaran atas talian ni bukan benda baru di negara kita. Sebelum ni pun kita dah guna One Best Starrynet, kita KPM dah ada kontrak dengan One Best Starrynet kan, tapi tak berjaya. Sebenarnya tak berjaya, kurang mendapat sambutan. Okay, bila dah PDP, keadaan pun dah terpaksa. Jadi nak tak nak kita guru dan pelajar akan berusaha untuk menggunakan Google Classroom. Jadi mungkin ini adalah fasa pertama, mungkin permulaan untuk kita mengubah landscape pembelajaran kita daripada menggunakan buku teks, apa orang kata chalk and talk. Okay, lepas ni mungkin kita boleh mengubah kepada pembelajaran interaktif dalam kelas. Baiklah, terima kasih. Satu lagi soalan. Disebabkan saudari Nur Hidayati buat kajian empirical paper lah, maksud kajian yang berdata, apa sumbangan kajian saudari kepada pendidikan negara ataupun mungkin guru-guru sendiri? Salah satunya guru dapat guru dapat tahu tahap motivasi pelajar tu. Dalam kelas motivasi pelajar berbeza-beza. Seperti yang saya terangkan tadi, mungkin ada pelajar ni lebih kepada interaktif, ada pelajar ni lebih kepada buku, lebih kepada orang kata tradisional. Jadi daripada kajian ni, guru dapat mengubah teknik pengajaran, guru dapat menyediakan teknik pengajaran dengan lebih baik. Kalau dari segi sekolah, okey, sekolah mungkin sekolah dapat wajibkan pelajar tu mengikut tahap kesediaan pelajar di sekolah tu. Contoh kalau di luar bandar, okey,
tak diwajibkan menggunakan Google Classroom, tak diwajibkan PDPR, pembelajaran atas talian. Kalau di bandar mungkin tahap kesediaan mereka jauh lebih baik. Setiap pelajar dah mempunyai tablet sendiri, dah mempunyai komputer sendiri. Jadi kita boleh mewajibkan pelajar tu sendiri untuk menggunakan Google Classroom. So puasa kerja. Dan source reader dibahagikan kepada dua bahagian, bahagian A dan bahagian B. Bahagian A berkaitan dengan demografi sampel dan bahagian B pula terdapat dimensi dengan dan rumit serta dapat meningkatkan input ingatan. Permasalahan kajian bagi kajian ini ialah pembelajaran bidang sirah kurang diberikan perhatian oleh murid kerana ia hanya sekadar sebuah penceritaan dan perkara tersebut mengakibatkan murid tidak mengambil berat untuk menguasai fakta yang terdapat di dalam tajuk sirah yang dipelajari. Tambahan pula, kebanyakan kaedah pengajaran yang diamalkan oleh guru bagi pembelajaran bidang sirah lebih berpusatkan kepada guru dapat menguasai kemahiran kefahaman dalam bacaan. Hal ini demikian kerana mereka belum menguasai atau mencapai tahap kemahiran berfikir aras tinggi. Di samping itu, KPM 2017-2018 turut melihat ketidaklancaran membaca akan mengakibatkan kemerosotan pencapaian akademik khususnya di sekolah rendah sehingga akhirnya memberi impak terhadap bahasa dan pelbagai bidang yang lain. Terdapat banyak amalan pengajaran asas literasi membaca yang telah dipraktikkan dalam kalangan guru di sekolah. Antaranya termasuklah pendekatan sintesis, pendekatan analisis, pendekatan eklektik yang merupakan gabungan antara pendekatan sintesis dan pendekatan analisis, kaedah abjad, kaedah fonik serta kaedah pandang dan sebut. Keberkesanan pendekatan dan kaedah yang telah diamalkan oleh guru ini sememangnya telah dibuktikan melalui tinjauan literatur. Walau bagaimanapun, kebanyakan pendekatan dan kaedah yang diamalkan ini hanyalah merujuk kepada individu atau kumpulan murid tertentu bagi membantu dan mendorong mereka menguasai pelajaran yang disampaikan. Jadi, bagaimana pula pengajaran asas literasi membaca dalam kalangan murid yang pelbagai dalam bilik darjah yang sama? Di sinilah perlunya suatu pendekatan pengajaran yang bersifat fleksibel dan mudah lentur agar dapat disesuaikan dengan tahap kesediaan, minat dan profil pembelajaran murid. Secara umumnya, pendekatan terbeza merupakan pendekatan pengajaran yang bersifat fleksibel atau mudah lentur yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran bagi mendepani kepelbagaian murid di dalam bilik darjah yang sama. Menurut Tomlinson 2017 dan Ain Nur Atika 2021, dalam konteks pendekatan terbeza, guru diberikan ruang dan peluang untuk mengubah suai kurikulum, proses atau kaedah pengajaran, bahan dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, serta bentuk hasil pembelajaran bagi memenuhi keperluan dan kepelbagaian murid di sekolah. Mencipta teori perkembangan kognitif. Kajian yang dilakukan oleh Veracasa dan rakan-rakannya pada tahun 2019 telah menggunakan instrumen Early Child Environment Rating Scale Revised Edition (ECERS) untuk mengukur pemikiran dialektik bagi membantu perolehan data yang lebih terperinci. Jadi hasil kajian mereka terdapat bahawa hubungan yang kuat di antara guru dan kanak-kanak dalam bilik darjah telah membantu dalam mencapai akademik yang lebih memuaskan dan memberangsangkan. Seterusnya ialah perkembangan sosial dan emosi. Perkembangan sosial dan emosi berkait rapat dengan kesihatan mental kanak-kanak, bagaimana kanak-kanak itu mengekspresikan perasaan mereka, bagaimana mereka hendak bersosial dengan rakan-rakan, berhubung dengan rakan-rakan dan sebagainya. Jadi, kajian oleh Wang dan rakan-rakannya pada tahun 2018 menunjukkan bahawa untuk memastikan perkembangan sosial dan emosi ini dapat diterap adalah dengan guru itu memberikan layanan sama rata kepada semua kanak-kanak tanpa memilih kasih. Dengan cara ini, perkembangan sosial dan emosi dapat dikembangkan dan diterapkan. Dan terakhir sekali ialah perkembangan bahasa dan literasi.
Pengembangan bahasa dan literasi merupakan salah satu domain yang paling penting dalam perkembangan kanak-kanak dan merupakan antara perkembangan yang pertama akan digunakan oleh kanak-kanak. Perkembangan bahasa menunjuk kepada berkomunikasi, manakala perkembangan literasi memfokuskan kepada membaca dan menulis. Menurut Brown pada tahun 2014, Brown turut menyatakan bahawa bahasa pertama yang digunakan adalah bahasa ibunda, kerana bahasa ibunda lah bahasa yang akan digunakan dalam aktiviti harian walaupun kanak-kanak tersebut adalah masih bayi. Jadi kajian empirikal yang dilakukan oleh Smith dan rakan-rakannya pada tahun 2021 di Australia menunjukkan kanak-kanak prasekolah yang menghadapi kesukaran dalam penguasaan bahasa dan literasi adalah disebabkan kurangnya kemahiran sosial. Oleh sebab itu adalah penting untuk kanak-kanak dan guru mempunyai hubungan yang positif supaya mereka dapat mewujudkan hubungan perkembangan sosial yang baik. Oleh itu, dalam masa yang sama dapat membantu dalam perkembangan bahasa dan literasi, kerana dengan cara ini kanak-kanak akan, pada kajian-kajian lampau yang saya buat, tak ada yang spesifik diberitahu yang saya lagi yang diberitahu yang mana paling spesifik, yang mana yang paling berkesan. Tetapi integrasi teknologi sentiasa berubah seiring berjalannya waktu dan zaman. Kepimpinan teknologi menggunakan model standard kepimpinan teknologi yang dikemukakan oleh Easton NETS-A 2009. NETS-A 2009 terdiri daripada 5 komponen, iaitu kepimpinan berwawasan, budaya pembelajaran era digital, kecemerlangan amalan profesional, warga digital dan penambahbaikan menyeluruh. Model ini adalah untuk membantu pengetua sebagai pemimpin teknologi di sekolah dan boleh digunakan untuk meningkatkan keberkesanan ICT di sekolah. Dapat 3. Yang pertama ialah kepimpinan teknologi pengetua. Menurut kajian oleh Omar et al. 2019 melibatkan seramai 422 orang guru daripada 24 buah sekolah di sekitar negeri Kedah mendapati bahawa tahap kepimpinan teknologi pengetua berada pada tahap yang tinggi, iaitu min yang mengurusi, yang intinya mengurusi, yang membuat Borneo Comrade ini memang orang asli Malaysia dari Sabah dan Sarawak, yang mereka tu punya concern kepada anak-anak yang stateless ni. Mereka ingin memberikan fasiliti untuk agar mereka tu tidak dieksploitasi. Mereka tu punya kemampuan sebenarnya, tapi sebab mereka tak punya kewarganegaraan tu, jadi mereka tu tak digaji atau diberikan haknya sesuai dengan orang yang memang punya warga negara macam tu. Jadi kalau pengerusinya aslinya orang Malaysia, tapi kalau volunteer boleh dari mana sahaja. Jadi bila nanti kawan-kawan mungkin yang tidak hanya dari Malaysia saja, yang dari manapun, sebab saya tengok di sosial media mereka tu ada yang dari Jepun, ada yang dari Indonesia datang, dorang cakap macam tu, pengurusi cakap mereka legal untuk Borneo Comrade ni. Okey. Selanjutnya soalan yang terakhir, Cik Wana boleh ulangi? Saya just nak tahu adakah apa-apa yang dia ajar di Borneo Comrade ni boleh support sustainable education di masa akan datang. Okay, good. Okay. Pendidikan yang diajarkan, pelajaran yang diajarkan untuk Borneo Comrade ni sebenarnya yang basic saja, tiga basic things. Ya, nampak. Okey, ini bahagian. Betul. Okey. Sila. Saya cuba sambung ya. Okey, majoriti dapatan kajian-kajian lepas menunjukkan Kahoot dan Quizizz bukan sahaja mampu meningkatkan motivasi pelajar, malah sikap pelajar juga menjadi lebih positif, aktif, selesa dan menimbulkan keseronokan terhadap mata pelajaran tersebut. Ini di bahagian inilah.
Okay. Kemudian hal ini kerana Kahoot merupakan satu medium pembelajaran yang cekap dan sangat sesuai diaplikasikan kerana ia mampu meningkatkan minat serta motivasi pelajar agar lebih fokus seterusnya memberikan pencapaian yang lebih baik. Okay, ini adalah dapatan daripada pembacaan saya daripada jurnal-jurnal dari dalam dan luar negara. Kemudian ini adalah bahagian perbincangan. Okay, guru-guru harus diberi lebih pendedahan akan kepentingan ICT yang mana mampu memberi manfaat kepada pembelajaran pelajar di samping ia mula diperluaskan dalam sistem pendidikan dan kurikulum sekolah-sekolah. PDP di samping itu juga ia sesuai dengan perkembangan dan keperluan pembelajaran hari ini bagi melahirkan generasi yang berkualiti. Okay, majoriti daripada dapatan dan perbincangan yang saya baca memang ICT sememangnya memberi banyak kelebihan kepada pelajar, lebih-lebih lagi semasa PDPR berlangsung. Okay, itu sahaja dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudari Huril Ain atas pembentangan sebentar tadi. Sekarang saya buka sesi soal jawab ataupun ada persoalan daripada rakan-rakan dalam room 6 ini. Dipersilakan. Soalan. Baiklah, saya mulakan dulu Cikgu Huril dengan satu soalan. Okey, ianya berkaitan dengan aplikasi Kahoot dan Quizizz sebentar tadi. Saya amat tertarik saya ingin bertanya bagaimanakah penggunaan aplikasi Kahoot dan Quizizz ini yang sesuai dengan PDPR pada masa sekarang ini. Adakah data yang cikgu kumpul tadi adalah berdasarkan kepada data semasa PDPR atau bagaimana Cikgu Huril? Dipersilakan. Terima kasih untuk soalan tersebut. Okey, untuk kajian ini saya melihat kepada kajian-kajian yang lepas. Tapi dalam masa yang sama, saya tengah membuat satu kajian terhadap pelajar saya sendiri, pelajar tingkatan 2, menerusi PDPR. Saya pernah menggunakan secara Google Meet. Terdapat guru yang tidak menerapkan elemen nilai-nilai murni di dalam kelas. Mereka hanya fokus kepada akademik semata-mata. Malah, guru sendiri juga tidak menunjukkan nilai yang baik apabila terdapat segelintir dari mereka melakukan diskriminasi teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Untuk itu saya tiada cari doktor. So boleh tambahlah untuk akan datang. Okay, InsyaAllah. Sebab kan bila baca penggunaan dan keberkesanan video, so dia ada kaitan juga dengan kompetensi guru tu. Ya, kadang guru dia tak kompeten. Lagi satu dia memang tak minat. Dia jenis slow. Macam saya ni lah kan. Suruhlah buat video. Macam buat background ni pun saya teragak-agak kan. Saya macam ada masalah. So yang itu kena diambil kira lah ya. Kira macam isu dan cabaran lah kan. Lepas tu berkaitan dengan objektif tadi yang saya perasan ramai, bukan ramai dah, setakat ni dah 2 orang, so dua-dua nak mengenal pasti. Ya, dalam kita nak menulis kertas konsep, kita lebih kepada perbincangan kan, so lebih eloklah ya kita gunakan dia punya perkataan mengenal pasti tu gantikan kepada membincangkan ataupun menghuraikan, menjelaskan. Sebab aktiviti intervensi yang dilaksanakan berulang dapat meningkatkan proses mengingat murid terhadap kata hubung dan dapat menulis ayat kata hubung. Terdapat perbezaan tahap penguasaan yang ketara berbanding pada tinjauan awal dan selepas intervensi. Murid mudah mengingat kata hubung dan belajar dengan perasaan yang gembira. Murid dapat membina ayat kata hubung dengan betul dan lebih yakin serta bersemangat. Cadangan kajian seterusnya. Teknik ini juga saya rasakan paling mudah dan berkesan. Pelajar yang cemerlang. Ya, tepat sekali. Saya suka ayat tadi tu, komitmen tu. Yang 7.30 pagi, 7.25 dah terpacak. Ada 3 puan. Satu komitmen, satu performance,
Satu ialah hubungan kemanusiaan. Betul. Soft skill, itu kena tingkatkan. Itulah pendekatan yang saya buat. Okay, jom kita pindah ke sekolah cikgu. Boleh. Balik. Okay. Orang Kelantan juga? Tak, saya orang negeri. Oh, negeri. Okay, terima kasih. Boleh panggil Walid Terima kasih. Boleh. Okay. Jadi kita teruskan dengan pembentangan ketiga. Kesian pembentang kita dah menunggu di sini. Cikgu New Yitong. Okay, saya perkenalkan Cikgu New Yitong dengan tajuk kertas kerjanya iaitu Stres Akademik dalam Kalangan Mahasiswa Universiti. Dipersilakan. Salam sejahtera kepada semua. Saya New Yitong, pelajar sarjana Psikologi Pendidikan dari Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Akan membentangkan kertas kerja saya yang bertajuk Stres Akademik dalam Kalangan Mahasiswa Universiti. Menurut statistik World Health Organization, stres kini telah diklasifikasi sebagai satu epidemi kesihatan yang melanda swasta sekali. Sebabnya untuk kertas konsep ini adalah untuk membantu saya untuk menjalankan kajian seterusnya. Yang kajian seterusnya itu adalah lebih berfokus kepada sektor tertentu. Jadi untuk kertas konsep ini saya buka kepada semua sektor, majikan daripada swasta dan juga kerajaan. Ya. Baiklah, terima kasih Saudara Reza tadi atas perkongsian yang sangat menarik sebab sekarang ni pun kita dapat tahu yang banyak graduan yang mungkin tidak bersedia ataupun tidak up to the standard kan. Jadi kajian yang sangat membuka minda kita. Baiklah, terima kasih sekali lagi kepada AJK Teknikal kita Puan Jamilah dan juga Saudara Reza. Kita meneruskan lagi. Terima kasih. Kita meneruskan lagi dengan sesi selari kita pada hari ini dengan menyaksikan video pembentangan dari Saudari Shana Muhammad Noor dari Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia dengan kertas kerjanya yang bertajuk Kajian Sistematik Pendekatan Pengajaran dan Impak Psikologi Guru Semasa Pandemik COVID-19. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Shana binti Muhammad Noor daripada Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia akan membentangkan tajuk kajian saya. Tajuk kajian saya iaitu Kajian Sistematik Pendekatan Pengajaran dan Impak Psikologi Guru Semasa Pandemik COVID-19. Bagi meneruskan pembentangan saya, kurang dikaji. Guru kurang mengetahui bagaimana menggunakan KBAD dalam PDP dan dibebani dengan pelbagai aktiviti yang menyukarkan pelaksanaan PDP berdasarkan KBAD. Ini menurut kajian Farah Aziana dan Fadilah pada tahun 2018. Usaha harus dilakukan untuk meneroka pelaksanaan KBAD guru dalam setiap program pendidikan baharu untuk menilai keberkesanan program tersebut. Menurut Zamri dan Anita, pada tahun 2020, guru memainkan peranan penting dalam menentukan kualiti pelaksanaan mana-mana dasar pendidikan baharu. Perubahan dalam pendidikan seringkali gagal sebagai akibat daripada kegagalan dalam memperhatikan isu-isu pelaksanaan terutama penglibatan kumpulan pelaksana. Ini menurut Wilmot, Edward dan Richard pada tahun 2000. Kenyataan ini pula disokong oleh penyelidikan Zamri tahun 2014 dan tahun 2020 yang mendapati bahawa guru bahasa Melayu menggunakan KBAD dalam pengajaran bahasa Melayu sangat kurang. Berdasarkan permasalahan yang telah dinyatakan, maka objektif kajian ini adalah untuk meneroka pelaksanaan KBAD dalam PDP guru bahasa Melayu sekolah rendah daripada aspek pemahaman. Yang kedua, meneroka pelaksanaan KBAD dalam PDP guru bahasa Melayu sekolah rendah daripada aspek pengetahuan. Baiklah, kita pergi kepada metodologi kajian. Reka bentuk kajian menggunakan pendekatan kualitatif. Peserta kajian terdiri daripada 4 orang guru bahasa Melayu di sebuah sekolah daerah Kelang. Peserta kajian dipilih secara persempelan bertujuan, manakala instrumen temu bual semi berstruktur digunakan.
Untuk prosedur penganalisisan data, penyelidik telah menghasilkan transkrip temu bual daripada temu bual dan kemudiannya membina tema dan subtema. Baiklah, kita pergi kepada dapatan demografi. Kajian ini merangkumi 4 peserta kajian secara keseluruhan. 2 guru wanita dan 2 guru lelaki mengambil bahagian dalam kajian ini. Setiap peserta kajian diberi label kod iaitu PK1, PK2, PK3 dan PK4. PK1 dan PK2 adalah peserta kajian guru lelaki dalam kajian ini, sementara PK3 dan PK4 adalah guru perempuan. Jadual 1 menunjukkan kajian ini melibatkan seramai 2 orang peserta kajian lelaki dan 2 orang peserta kajian perempuan. Kajian ini turut melibatkan seorang guru yang berusia 36 tahun hingga 45 tahun dan 3 orang guru yang berusia lebih dari 46 tahun. Dari aspek pendidikan, seorang guru mempunyai tahap pendidikan diploma, 2 orang guru mempunyai ijazah dan seorang guru mempunyai tahap pendidikan sarjana. Seterusnya, bagi pengkhususan, kajian ini melibatkan 3 orang guru yang mempunyai pengkhususan bahasa Melayu atau linguistik dan seorang guru dari lain-lain pengkhususan. Guru dengan pengalaman 11 hingga 15 tahun juga termasuk dalam kajian ini. Begitu juga dengan 3 orang guru dengan pengalaman lebih daripada 21 tahun. Semua peserta kajian ini pernah menghadiri kursus KBAT. Cara tinjauan, malah kajian-kajian tersebut lebih menumpukan kepada guru seperti untuk mengetahui tahap penerapan KPS guru dan tahap pengetahuan guru terhadap KPS. Hal ini demikian kerana menurut Yatib et al. 2020 menyatakan bahawa guru perlu menguasai ilmu pengetahuan dengan baik sebelum mengajar sesuatu pembelajaran yang baru kepada pelajar. Dengan itu jelas dapat dirumuskan bahawa kajian persepsi pelajar terhadap KPS masih boleh dikaji dengan lebih mendalam dan perlu melibatkan faktor-faktor lain agar para guru dapat mengetahui gambaran awal dan faktor sebenar mengenai pelaksanaan KPS yang telah dilaksanakan oleh mereka. Ringkasnya, penemuan literatur relevan hasil tinjauan dari tahun 2015 hingga 2021 digambarkan menerusi jadual 2 di bawah. Bagi aspek perbincangan, secara keseluruhan, hasil dari tinjauan literatur yang telah dijalankan di beberapa bekalan data mendapati bahawa carian dari UKM Institutional Repository lebih banyak memberikan maklumat mengenai kajian-kajian lepas yang mempunyai kaitan dengan tajuk kajian berbanding dengan pangkalan data lain seperti Web of Science, ProQuest dan Scopus Database Online. Malah, kajian-kajian lepas lebih bertumpu kepada pelajar di sekolah menengah dan universiti berbanding pelajar dari sekolah rendah. Kajian-kajian yang diperoleh dari dalam dan luar negara ini telah disaring secara berperingkat bagi mengumpulkan data yang bertepatan dengan persoalan kajian yang telah ditetapkan. Seterusnya, berdasarkan tinjauan literatur juga mendapati bahawa kajian-kajian lepas berkaitan persepsi pelajar mengenai pelaksanaan KPS adalah terhad. Kebanyakan kajian adalah untuk meninjau amalan pengajaran guru serta kaedah pengajaran yang digunakan dalam mengaplikasikan KPS dalam mata pelajaran sejarah. Oleh itu, kajian mengenai persepsi pelajar dan kemahiran pemikiran sejarah boleh diperluaskan lagi agar kesedaran mengenai kepentingan KPS serta penambahbaikan pengajaran guru akan dapat ditingkatkan. Baiklah, sebagai kesimpulan, berdasarkan hasil dapatan kajian literatur yang telah dijalankan, didapati bahawa pencarian kajian-kajian lepas di pelbagai pangkalan data menunjukkan keberkesanan pelaksanaan KPS dalam pembelajaran sejarah sekolah rendah adalah bergantung kepada kompetensi serta kualiti guru sejarah dalam pengajaran. Malah, pelaksanaan KPS turut menimbulkan pelbagai persepsi pelajar terhadap KPS. Sekian sahaja pembentangan saya. Sekian, terima kasih. Okey, itulah video pembentangan daripada pembentang kita Nadira Husna Nik Jid. Okey, beliau tidak hadir, namun saya pasti Dr. Muhammad Khalid ada kat sini ke? Oh ya, ada, saya ada. Okey, Dr. Muhammad Khalid adalah penulis bersama
okey, dengan Nadira Husna ni. So kalau ada apa-apa persoalan ataupun idea yang boleh disumbangkan untuk menambah baik kajian, boleh diajukan kepada Dr. Muhammad Khalid. Dipersilakan. Ada sebarang soalan? So ini lebih kurang macam Muhammad Syarul Nizam punya kajian, okey. Sorotan literatur bersistematik kalau dah diterangkan oleh pembentang sebelum ni. Kalau kita lihat dia punya corak samalah. Okey, beliau menjalankan kajian perpustakaan melalui database-database yang dinyatakan tadi. Okey. Dan berdasarkan pencarian tu membuat analisis lah. Okey, sama je kajian seperti pembentang yang sebelum ni, cuma tajuk je lah. Tadi tajuk tentang bahasa Arab, yang ini tentang sejarah lah. Okey, so kalau ada sebarang persoalan boleh dimajukan untuk mungkin dijawab atau disimpan untuk pembentang yang sebenarnya. Okey, dipersilakan kalau ada sebarang pertanyaan. Tak ada? Atau Dr. Muhammad Khalid ada apa-apa input nak berikan, nak share dengan kami? Boleh, silakan Dr. Muhammad Khalid tentang kajian Nadira Husna. Ya, terima kasih Dr. Roslinda. Apa khabar semua? Saya membantu sajalah. Sebab berdasarkan literature tu yang mengatakan kebanyakan di peringkat tinggi sajalah. Di peringkat tinggi dan peringkat menengah pemikiran kreatif KEBAT ni dilaksanakan. So kajian ni cuba nak apply kepada peringkat rendah, sekolah rendah, preschool dan sebagainya. Itu yang dicuba explore oleh student saya tu. Okey, terima kasih. Okey, sama-sama. Ada sebarang pertanyaan untuk Dr. Muhammad Khalid tentang kajian yang telah dijalankan oleh Nadira Husna, persepsi pelajar pembelajaran sejarah dan kemahiran pemikiran sejarah, satu kajian kepustakaan. Kalau tak ada kita teruskan, boleh ke? Kita ada pembentang yang terakhir. Okey, kalau tak ada, terima kasih ya Dr. Muhammad Khalid kerana hadir. Kami risau juga tak ada sesi soal jawab tadi. Okey. Terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Muhammad Khalid. Okey, so kita teruskan dengan pembentang yang ditunggu-tunggu yang terakhir. Okey, Nadira Husnin dengan tajuk penggunaan strategi memori di dalam pengajaran dan pembelajaran kosakata Arab sekolah rendah. Juga satu kajian kepustakaan. So you nak share you punya video ataupun saya share? Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuba share dulu doktor. Alright, silakan. Boleh nampak ke? Boleh. Baik, sebelum tu saya nak bagi tahulah saya punya kajian ni pun sama bentuk macam pembentang sebelum ni. Okey, saya kongsikan, saya mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nadira binti Husni daripada Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia akan membentangkan tajuk bagi kajian kepustakaan penggunaan strategi memori di dalam pengajaran dan pembelajaran kosakata bahasa Arab. Dengan pengajaran bahasa Arab. Ya, betul Ustazah? Okey. Sekiranya begini, perkaitannya antara lugatul fas dengan motivasi murid adalah kerana bila seseorang murid itu dia dapat menguasai lugatul fas ataupun ungkapan atau istilah mudah lah, kita panggil istilah mudah. Maksudnya Ismuka, Ismi, Nur Ibu Sharma, jadi dia penggunaan ini akan terus berterusan.
walaupun sekiranya murid ini tak diteruskan lagi ke sekolah menengah. Sebab kita tahu di sekolah menengah sama ada murid boleh pilih ke sekolah menengah agama maupun ke sekolah menengah harian, tetapi basicnya dah ada. Sebab itu kenapa program JKOF ini dikenalkan oleh yang kita tahu daripada yang Tan Sri Abdullah Ahmad Badawi, sebab nak memperkasakan bahasa Arab ini sebagai bahasa pengantar. Walaupun kita tahu bahasa pengantar di Malaysia untuk sistem institusi pendidikan di Malaysia adalah bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar kedua. Tetapi bagi untuk murid Islam, kita nak jadikan bahasa Arab ini adalah sebagai satu bahasa pengantar di sekolah. Jadi Lughatul Fas ni memudahkan murid-murid ni untuk menguasai dengan lebih baik. Walaupun istilah itu mudah, istilah yang ringkas-ringkas je. Macam bahasa Inggeris, what is your name, benda yang mudah. Jadi kita nak menerapkan itu sebagai satu kaedah untuk murid-murid sekolah rendah di harian ini, sekolah kebangsaan yang khususnya, untuk dapat menguasai bahasa Arab dengan lebih baik. Itu saja. Okay. Okay, seterusnya semoga menjawab ya Puan Nik, Siti Maria. Begitu juga tambahan boleh dikatakan, boleh dekat point dua perkataan simple, bi'ah lughah Arabiah, betul kan? Bi'ah lughah Arabiah. Suasana Arab, negara Arab di sekolah rendah. Terima kasih. Ya, betul. Kita sebenarnya pun nak menerapkan itu. Suasana bahasa Arab, sebab itu kita ada bulan minggu bahasa Arab, bulanan bahasa Arab. Walaupun kita tahu murid-murid kita nak cakap fursah ataupun lajah dalam bahasa Arab tu mungkin kurang, tetapi pendedahan tu kita dah ada. Sebab itu Lughatul Fas ni sangat-sangat penting diadakan ataupun diterapkan oleh guru-guru bahasa Arab, khususnya lah yang penting guru bahasa Arab dapat menerapkan. Itu saja. Okay, baiklah, terima kasih diucapkan kepada Cik Eva, dan saya rasa betul ya, Lughatul Fas ni perlu ditekankan oleh semua guru kerana dalam mata pelajaran bahasa Arab sahaja mereka akan berjumpa. Saya rasa guru bahasa Arab perlu menekankan kalau nak pergi ke tandas ke perlu juga menggunakan bahasa Arab, menjadikan ia sebagai satu bi'ah, kata Puan Siti Maria. Baiklah, terima kasih Puan Nur Hidayah kata menarik kajian Puan Eva ni. Sangat menarik ya. Semoga bermanfaat kepada semua insya-Allah. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Cik Nur Eva Sharma Muhammad Aris. Seterusnya kita akan ke pembentangan kelima, tetapi sebelum itu saya ingin nyatakan di sini pada ruangan chat saya ada sertakan borang kehadiran sesi selari dan juga background scapen yang terkini yang boleh digunakan oleh semua pembentang dan peserta untuk sesi fotografi kita di akhir sesi nanti. Baiklah, seterusnya pembentangan kelima, iaitu yang terakhir bagi sesi selari kita pada pagi ini. Kita akan sama-sama menonton video pembentangan daripada Puan Nur Azura Tongpang dengan tajuk Kualiti Persekitaran dengan Penglibatan Keluarga di Prasekolah. Sama-sama kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azura binti Tongpang, memegang kad pelajar P105718, akan membentangkan kertas konsep saya yang bertajuk Kualiti Persekitaran dengan Pelibatan Keluarga di Prasekolah. Buku teks bahasa Arab ini menyentuh setiap tahap penguasaan yang perlu dikuasai oleh pelajar. Maka setiap latihan yang diberikan perlulah dibimbing oleh guru, dan setiap guru perlu boleh merujuk kepada tema-tema yang telah dinyatakan sebentar dalam kajian ini sebagai rujukan untuk mengajar pelajar, khususnya untuk memantapkan lagi kemahiran menulis kemahiran menulis bahasa Arab kepada pelajar. Baiklah, saya rasa setakat itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Nur Falisha atas sesi pembentangan tadi, dan saya sesi dibuka untuk soal jawab sekiranya ada, ataupun sesi perkongsian berkaitan dengan boleh. Okey, nak tanya tentang kemahiran menulis tadi kan dalam buku teks. Adakah kan tadi kata
perlukan bimbingan guru. Tapi waktu PDPR ni tidak semua murid mampu untuk mengakses kelas PDPR secara atas talian kan. So ada guru yang memberikan latihan dalam buku teks tu untuk kerja PDPR lah. Jadi adakah latihan yang ada dalam kemahiran menulis tu sesuai untuk murid laksanakan secara pembelajaran kendiri ataupun belum cukup lagi untuk untuk murid ni mampu nak belajar secara sendirilah. Itu soalan saya. Ya. Nur Farisha. Okey, terima kasih. Maksudnya latihan yang daripada dalam buku teks ya? Ya, sebab tajuk ni kan mengkaji tentang analisis kemahiran menulis kan? Kemahiran menulis. Okey, saya cuba jawab. Okey, saya rasa untuk melatih kemahiran menulis kalau dalam musim pandemik melalui PDPR ni, saya tak ada pengalaman secara yang sebelum ni lah. Tak ada pengalaman lagi untuk mengajar dari aspek PDPR ni. Tapi saya rasa dia boleh praktikkan macam kaitan dengan pembelajaran di dalam bidik darjah. Contohnya menentukan kaedah pengajaran, menentukan kerja sekolah yang akan diberikan kepada murid, menentukan silibus dan sebagainya. Okey, di sini memang pemimpin di sekolah telah memberi autonomi kepada guru, terutamanya di dalam bilik darjah. Tetapi ada juga setengah yang pemberian autonomi dalam bidang umum tu menghadapi beberapa masalah lah. Okey, jadi di sini cara para pemimpin ini bagi pendapat saya lah mengikut pengalaman, cara para pemimpin di sekolah mengoptimumkan autonomi guru itu iaitu dengan memberi kebebasan kepada guru dalam menggunakan wang PCG mengikut panitia masing-masing kepada guru untuk menggunakan wang tersebut dalam merancang aktiviti intervensi ataupun pengayaan. Jadi kebebasan dari segi sumber keuangan ni membolehkan guru lebih kreatif untuk mencari pelbagai alternatif dalam merancang aktiviti intervensi sesuai dengan tahap penguasaan murid. Okey, sebab masalah sumber keuangan inilah yang akan membantutkan usaha-usaha guru-guru untuk mencari alternatif lain yang boleh membantu meningkatkan prestasi murid dan juga pencapaian sekolah. Okey, seperti yang kita sedia maklum guru ni dia lebih pakar kepada bidang pedagogi, bidang pengajaran. Okey, mungkin kita perlu ilmu-ilmu luar yang dapat membantu anak murid kita. Jadi kita perlukan sumber keuangan untuk mengadakan kursus-kursus yang boleh meningkatkan keyakinan murid ataupun teknik-teknik yang sesuai dengan pembelajaran abad ke-21. Contohnya kemahiran KBAT. Mungkin kita sendiri kurang mahir, kita boleh panggil pakar daripada sekolah-sekolah lain untuk memberi Terima kasih Puan Razia. Ya, saya setuju dengan Puan Razia tentang sumber itu especially sumber kewangan. Jadi mengikut saya punya pendapat, saya pun ada pendapat sendiri. Mengikut pendapat saya, jika ada sumber itu, saya rasa guru-guru yang kreatif di Malaysia boleh jadi lebih kreatif. Ya, betul. Jadi terima kasih lagi sekali kepada Puan Razia. Okey, ada apa-apa persoalan daripada hadirin? Mungkin ada yang nak respon kepada jawapan Puan Razia, nak top up sedikit sebanyak Semua setuju dengan jawapan saya ke ada jawapan lain? Semua setuju sumber kewangan itu sangat penting di dalam sesebuah organisasi. Ya, setuju. Di mana kajian dilaksanakan dalam situasi semula jadi terhadap fenomena yang dikaji dan dirasakan. Okey, di mana dapatan secara umumnya kaedah pelaksanaan siasat di Jabatan Kejuruteraan Awam PKB
adalah berasaskan dua kaedah, iaitu permintaan daripada pihak komuniti atau cadangan daripada pihak PKB. PKB cadangan daripada pihak Politeknik Kota Baru PKB. Okey, permulaannya mula diperolehi dari komuniti setempat, di mana permohonan yang sesuai akan diusahakan sehingga mencapai matlamat yang ditetapkan. Okey, dua program CSR bersama komuniti luar PKB dan dua program CSR bersama komuniti luar PKB dan dua program bersama komuniti dalam PKB dilaksanakan secara asas setiap tahun oleh Jabatan Kejuruteraan Awam. Di mana aplikasi program CSR ni berdasarkan kepada landasan masyarakat setempat untuk berinteraksi dan bekerjasama dengan pensyarah dan pelajar PKB dalam suasana yang tidak formal, di mana pensyarah, pelajar dan masyarakat setempat ni dapat bekerjasama melaksanakan kerja-kerja CSR. Pelajar. Okey, yang ketiga, mewujudkan rasa tanggungjawab dan simpati pelajar kepada masyarakat. Okey, pelajar ni belajar dapat mencari boleh diimplementasikan. Kemudian dari segi kosakata, ruang lingkup kosakata mengikut tema. Kerana dalam projek ini saya hanya berfokus kepada tema kekeluargaan dan persahabatan sahaja untuk murid tahap 1. Tapi kalau ingin digunakan untuk murid tahap 2, boleh diperluaskan temanya mengikut tema yang lebih luas, contohnya alam sekitar atau patriotisme dan sebagainya. Dan kemudian boleh difokuskan mengikut golongan kata juga, kata nama, kata kerja, kata adjektif, kerana tahap 2 mereka telah mempelajari dan boleh memahami dengan lebih baik. Dan kemudian untuk tahap 2 pula, pendidik boleh melaksanakan kepada sesi soal jawab. Dipersilakan kepada mana-mana peserta, pembentang atau hadirin yang hadir, dipersilakan. Boleh juga type di ruangan chat. Jika dilihat, kertas konsep ini sangat menarik kerana bertepatan dengan hasrat KPM yang mana melibatkan penglibatan ibu bapa dan juga komuniti lah dalam meningkatkan keberhasilan murid, terutamanya murid prasekolah. Tahniah dan syabas diucapkan kepada Puan Nur Azurah Tompang. Jadi kita tunggu sebentar. Okey, baik. Saya ada satu soalan. Okey, baik. Pembelajaran di prasekolah melibatkan semua subjek. Betul kan? Kadang-kadang guru dia 2 orang, seorang untuk semua subjek. Adakah apa pandangan Puan Azurah mengenai ini? Okey, terima kasih Puan Siti Maria atas soalan itu tadi. Okey, untuk pengetahuan semua, prasekolah, untuk prasekolah KPM kita hanya ada seorang guru dan seorang ustazah. Jadi untuk selain daripada pendidikan Islam selama 2 jam, kita ada dalam satu hari tu 4 jam yang diajar oleh guru prasekolah itu sendiri. Dalam prasekolah, pendidikan prasekolah, kita merangkumi semua subjek, iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, pendidikan seni, lepas tu pendidikan jasmani, kita ada kemanusiaan, kita ada civic, kita ada PKJR, kita ada beberapa subjek yang hanya dikendalikan oleh seorang guru prasekolah sahaja. Ini secara setiap hari guru prasekolah akan selain jika tidak ada pendidikan Islam, guru prasekolah total akan mengajar daripada pukul 7.40 macam sekolah saya, kelas saya 7.40 bermula sehinggalah 11.40 tanpa digantikan atau ada guru lain yang mengajar, kecuali jika ada subjek pendidikan Islam yang diajar oleh guru pendidikan Islam yang bertauliah. Sebab guru prasekolah ni dia tak ada tauliah untuk mengajar pendidikan Islam. Jadi jika tak ada guru pendidikan Islam,
kami juga akan mengajar iaitu pendidikan moral atau apa sahaja subjek yang berkaitan di dalam prasekolah itu sendiri. Kami juga perlu berada di dalam kelas prasekolah waktu rehat, waktu balik dan waktu mereka hadir ke sekolah. Itu saja. Adakah saya menjawab? Adakah saya menjawab? Penik mengangguk. Okay, Alhamdulillah. Dan saya bacakan sedikit komen di sini yang Cik Syahrul Nizam kata, saya bersetuju dengan kajian ini bahawa sikap dan intelektual murid kanak-kanak banyak dipengaruhi persekitaran di rumah. Jadi tahniah. Betul. Sebenarnya apa yang isu di sini ialah kita tengok kalau jika ibu bapa tidak memainkan peranan yang lebih kepada anak mereka, sebab kita di sekolah hanya menumpukan masa selama 4 jam, kadang-kadang ekstra juga, ada ekstra. Guru prasekolah ni ada juga buat kelas-kelas untuk murid-murid yang tidak menguasai apa-apa subjek, terutama sekarang ni kita lihat membaca sebab sangat kritikal, sebab kita menghadapi pandemik. Jadi sekarang ni lah guru-guru prasekolah menghadapi tekanan di mana mereka perlu memastikan anak-anak mereka apabila keluar daripada prasekolah, anak-anak ni sekurang-kurangnya boleh menguasai tahap minimum dalam membaca. Sebab pada tahap 1 kita dapati jika tidak murid-murid tidak menguasai dalam membaca, kita akan nampakkan yang mereka dari mana, sekolah mana 6 tahun, kenapa tidak boleh membaca. Jadi ini menyebabkan satu tekanan juga pada guru prasekolah yang menghadapi keadaan sekarang lah. Jadi kami sangat memerlukan sokongan yang sangat-sangat baik. Terima kasih. Ada apa-apa lagi persoalan? Cik, boleh saya respon? Ya, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terlebih dahulu tahniah pada Cik Rizwan telah membentangkan satu perkongsian ilmu yang sangat bagus lah ya. Okey, di sini saya nak respon tentang kita punya komitmen kita terhadap tempat kita bertugas ya. Betul berkata Cik Rizwan tadi, sekiranya kita punya komitmen yang sangat tinggi, kita ada rasa cinta, kita ada rasa kasih terhadap bidang tugas yang kita pilih serta tempat ataupun organisasi yang kita untuk bekerja, maka kita akan dapat menghasilkan satu hasil ataupun impact yang sangat bagus ya. Jadi di situlah kita perlu ada Tunggu Cik Jaya ya, Miss Fahana. Boleh. Cik Jaya ni ada ke? Risau ada hal ke? Sebab selama tadi beliau bersama dengan kita saja kan? Betul. Okay, sambil tu saya nak terangkan juga pada jam 10.30 ni kita akan ada forum iaitu pandemik COVID-19, satu analisis kekuatan, kelemahan dan peluang dan cabaran. SWOT kita nak tengok SWOT analisis untuk pandemik COVID-19 terutama dalam bidang pendidikan. Jadi satu forum yang saya kira sangat-sangat menarik dan akan dibentang oleh panel-panel yang sangat menarik juga. Sangat-sangat hebat ya panel-panelnya. Jadi sama-sama kita masuk forum sebentar lagi pada jam 10.30 dan jangan lupa petang ini pukul 5 kita ada perkongsian inovasi dalam PDPC oleh SMKA Putrajaya, dan untuk 5.30 petang kita akan ada rumusan seminar Scapen kita ni sepanjang berlangsungnya Scapen 2 hari ni. Kita akan ada rumusan pada 5.30 petang dan pengumuman kertas seminar terbaik kategori pensyarah dan juga pelajar. Sama-sama kita nantikan. Saya kira semua peserta mungkin sangat-sangat nantikan lah saat itu kan. Jadi Cik Jaya dah ada ke? Api bertanya balik. Cik Jaya belum lagi. Kita ambil dulu sebab kita ambil dulu boleh? Okay, saya bagi cue Okey. 1, 2, senyum. Okey. Saya dah. Okey. Jadi saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua. Jadi kita jumpa di forum selepas ini. Tahniah dan syabas semua. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih semua. Terima kasih Doktor. Cik Rizal ni penuh passion Betul. Tahniah. Sebab saya tulis orang yang tulis tentang cinta, kasih dan juga sayang pada organisasi.
Betul. InsyaAllah. Sungguh-sungguh. Okey, terima kasih Dr. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih. Okey, terima kasih pengerusi dan juga ni AJK. Okey, saya kasih. minta diri nak cek Okey. yang Boleh. belum siap lagi. Okey. Baik Doktor. Terima kasih Doktor. Main. Tapi ada isu guru-guru yang lama ni dia tak boleh. Sampaikan dia kata akak ke ataupun saya nak pencen awal lah, tak boleh lah nak go through punya pendidikan sekarang. Jadi macam mana peranan pendamping itu? Okay, saya cuba jawab soalan pertama. Di dalam kepimpinan teknologi ni dia ada beberapa model. So model ni dia menerangkan tentang sikap dan langkah dan apakah yang pemimpin yang ada kepimpinan teknologi ni perlu lakukan di sekolah untuk membudayakan ICT. So antaranya ialah pengetua atau guru besar ni sendiri perlu ada ilmu, dia perlu ada pengalaman, dan untuk dapat ilmu dan pengalaman tu dia pun sendiri perlu explore, perlu ke kursus dan bingkil. Dia pun sendiri perlu faham bahawa ICT ni dia bukannya satu je, dia ada banyak-banyak komponen dalam dia kan. Dan bila dia ada pengetahuan tu dan ada kesedaran yang ICT ni penting dan perlu dibudayakan di sekolah, dan kemudian barulah dia boleh menjalankan peranan dia sebagai pemimpin teknologi. So dia bukannya hanya perlu ada pengetahuan lah, dia kena ada macam satu macam mana satu yang ciri-ciri kesemuanya lah lengkap. Dia kena ada pengetahuan, dia kena ada pengalaman, dia kena sedar dengan dasar-dasar yang ada yang dijalankan oleh KPM. So dia pun kena ada jaringan dengan badan luar. So kiranya dia bukannya satu sahajalah untuk jadi pemimpin teknologi yang berkesan ni. Soalan kedua sebenarnya dah dijawab juga dengan soalan pertama. So bila dia ada sikap kepimpinan teknologi ni, dia mampu memotivasikan sebab dia sedar kenapa teknologi perlu diaplikasikan di sekolah, dan dia akan bermotivasi dan faham kenapa benda tu perlu dijalankan. Tak kisahlah walau cikgu tu senior ke junior ke, apa umur dia, dan dia akan ada satu inisiatif untuk memahami kenapa cikgu-cikgu sini ni lebih macam ada reluctant sikit kan compare dengan cikgu-cikgu muda ni. Adakah dari segi pengalaman, adakah dari segi ilmu yang kurang, ataupun cikgu-cikgu ni sendiri memang dah look forward kepada masa untuk dia orang pencen kan. Dia dah kurang rasa inovatif tu compare dengan cikgu yang lebih muda. Itu jawapan daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Nur Ashikin. Okey, saya raikan Dr. Ahmad Zamri. Mesti tunggu lamanya nak habis. Okey. Okey, bincang kat sini. Ya? Nampak perbincangan yang itulah yang meriah. Teruskan. Okey. Minta maaf ya doktor sebab sepatutnya 10.25 kan. Yang ini dah terlajak 5 minit. Tak apa. Sebab kami mula lewat. Okey. Tak apa masa kecederaan. Ya. Okey saya cuba. Kalau main bola ada masa kecederaan kan. Okey. Okey, terima kasih Dr. Ahmad Zamri. Okey, ni dah cukup lah kan, semua dah bentang. Okey, maka tamatlah sesi pembentangan selari kedua pada pagi ini. Okey, seterusnya saya mohon anda semua, saya ingin menjemput anda semua untuk menghadiri sesi forum akademik. Sesi forum pandemik. Akademik jadi pandemik Dah ambil gambar tu? Dah. Okey, bagus. Dah. Lagi sekali boleh, lagi sekali. Sebabnya tadi tak ada Dr. Zamri. Ini ada. Ya, betul. Okey. Saya ingin menjemput anda semua untuk menghadiri sesi forum pandemik COVID-19, suatu analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan cabaran yang dipengerusikan oleh Promadia Dr. Muhammad Izzahar Muhammad Hamzah pada 10.45. Dijemput semua untuk hadir. Okey, tak ada apa-apa daripada saya. Saya mohon maaf atas apa kekurangan sepanjang mengendalikan sesi perbincangan kita, sesi perkongsian. So banyaklah maklumat-maklumat input yang
saya dapat yang anda semua kongsikan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum tu mohon semua on camera untuk kita ambil gambar sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih Dr. Radin, Helmi, para pembentang semua. Lepas ni minta isi borang kehadiran ya. Ya, lupa. Ada link dia ya. Ada. Okey, ada lagi 3 orang tak buka, tak apa Okey, kita teruskan. Okey, 1, 2, 3 senyum. Okey, lagi sekali 1, 2, 3. Okey, terima kasih banyak. Tahniah semua. Terima kasih Helmi. Tahniah pada semua pembentang. Terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum.